Semasa membuka sampul B, mungkin akan ada beberapa keadaan yang akan ditemui. Dan pasukan undi pos perlu memastikan apa jua keadaan sampul B yang diterima diputuskan dengan keadaan yang adil dan saksama. Video seterusnya ini akan memaparkan keadaan-keadaan yang mungkin akan dijumpai oleh petugas semasa membuka sampul B. Apabila kita membuka sampul B, kita perlu menyemak borang 2 dan memastikan borang 2-nya adalah lengkap. Seterusnya, apabila borang 2-nya lengkap, kita perlu memadankan nombor siri pada sampul A adalah sama dengan nombor siri yang ditulis pada borang 2. Sekiranya semasa membuka sampul B, didapati tidak ada borang 2 ataupun tidak ada sampul A, bermaksud sampul B itu tidak lengkap dan sampul B ini perlu ditolak. Sebagai contoh, kita lihat video ini. Apabila sampul B dibuka, sampul B ini kosong. Tidak ada borang 2 dan tidak ada sampul A. Sampul B ini perlu ditolak dengan mengecapkan ditolak di atas sampul B dan memasukkannya ke dalam dulang ditolak. Seterusnya, apabila sampul B dibuka, hanya ada borang 2. Sampul A tidak dijumpai. Sampul B ini bermaksud tidak lengkap dan perlu ditolak. Kepilkan ke semua dokumen iaitu borang 2 dan juga sampul B, staplerkan, kepilkan bersama-sama dan capkan ditolak di atas sampul B. Masukkan ke dalam dulang ditolak. Seterusnya, apabila sampul B dibuka, hanya ada sampul A, tetapi borang 2 tidak dijumpai. Kita tidak boleh lagi menolak sampul ini kerana kita perlu menyemak A dengan membukanya sekiranya terdapat borang 2 di dalamnya. Sekiranya tiada, kepilkan ke semua dokumen ini dan capkan ditolak di hadapan sampul B. Masukkan ke dalam dulang ditolak. Seterusnya, apabila sampul B dibuka, terdapat borang 2 dan juga sampul A. Semak borang 2, pastikan borang 2 itu lengkap. Dan padankan nombor siri pada sampul A dan juga borang 2. Sekiranya sama, masukkan borang 2 ke dalam dulang borang 2 dan sampul A ke dalam dulang sampul A. Seterusnya, apabila sampul B dibuka, ada borang 2 dan ada sampul A. Semak borang 2, pastikan lengkap. Dalam keadaan ini, tidak ada tanda tangan saksi dan tidak ada maklumat saksi. Keadaan ini menyebabkan sampul B ini perlu ditolak. Kepilkan ke semua dokumen, staplerkan dan gunakan cap pengisytiharan ditolak kerana borang 2-nya tidak lengkap. Dan sekiranya semasa menolak borang 2 ini, ejen undi pos berasa tidak puas hati dan membantah, kita capkan pula penolakan dibantah di hadapan borang 2 ini. Sampul B ini dimasukkan ke dalam dulang ditolak. Seterusnya, apabila sampul B dibuka, terdapat kedua-duanya. Ada borang 2, ada sampul A. Semak borang 2, pastikan borang 2 itu lengkap. Okey, dalam keadaan ini borang 2 itu lengkap. Lepas itu padankan nombor siri di sampul A dan juga borang 2. Keadaan ini nombor sirinya tidak sama. Kita tidak boleh menolak lagi sampul ini. So, apa yang perlu dilakukan adalah kita perlu memastikan dengan membuka sampul A, mengeluarkan kertas undi dan kita perlu mengintip nombor siri pada kertas undi dengan cara seperti ini, melipat di bucunya. Kita tidak boleh melihat lagi pengundi mengundi apa. Padankan nombor siri kertas undi dengan borang 2, adakah sama? Keadaan ini adalah sama. Apabila sama, lipat semula kertas undi, masukkan ke dalam peti undi yang telah kita sediakan di tepi itu. Dan borang 2 perlu dimasukkan ke dalam dulang borang 2. Seterusnya,
Apabila sampul B dibuka, ada juga kedua-duanya. Ada borang 2 tetapi tidak ada sampul A, hanya ada kertas undi. Tidak mengapa. Kita perlu menyemak borang 2, pastikan borang 2-nya lengkap. Dalam keadaan ini, borang 2 ini lengkap dan seterusnya memandangkan sampul A tidak ada, kita perlu mengintip nombor siri pada kertas undi dengan cara seperti ini. Mengintip saja. Padankan nombor siri kertas undi adalah sama dengan borang 2. Dalam keadaan ini, nombor sirinya tidak sama. Apabila tidak sama, kita perlu menolak sampul ini dengan cara kita buka saja kertas undi kerana nombor sirinya tidak sama dan kertas undi ini adalah bukan kertas undi pengundi seperti di borang 2 kerana nombor sirinya berbeza. Dalam keadaan ini kita perlu mencapkan undi ditolak di hadapan kertas undi seperti ini dan dimasukkan ke dalam dulang ditolak. Seterusnya, apabila sampul B dibuka, terdapat 2 borang 2 dan 2 sampul A. Dalam keadaan ini, kita perlu menyemak kedua-dua borang 2. Pastikan kedua-dua borang ini adalah lengkap. Ada tanda tangan, ada maklumat pengundi dan ada tanda tangan saksi dan juga maklumat saksi. Lengkap. Selepas itu kita semak pula sampul A. Kita semak sampul A dengan cara kita mencari padanan bagi borang 2 ini dengan cara memadankan nombor siri di sampul A. Okey, kita padankan dan nombor sirinya sama. Apabila sama, borang 2 masuk di dalam dulang borang 2 dan sampul A masuk di dulang sampul A. Jangan lupa tambahkan 1 di bilangan penerimaan sampul B. Seterusnya dan yang terakhir, apabila sampul B dibuka, terdapat sampul A sahaja, tidak ada borang 2. Dalam keadaan ini kita tidak boleh menolak lagi. Kita perlu buka sampul A. Adakah borang 2 terdapat di dalam sampul A? Ada kemungkinan, ya betul. Ada borang 2 di dalam sampul A. Kita terus sahaja membuka borang 2 ini dan kita terus sahaja semak adakah borang 2 ini lengkap. Lengkap. Selepas itu apabila kita telah membuka sampul A, kita terus sahaja mengambil kertas undi dan mengintip nombor siri kertas undi. Selepas itu padankan nombor siri kertas undi dengan borang 2. Serupa. Apabila sama nombor siri, kita kena lipat balik kertas undi, masukkan ke dalam peti undi yang kita sediakan di tepi itu dan borang 2 dimasukkan ke dalam dulang borang 2. Setelah sampul B habis dibuka, tunjukkan dulang sampul B telah habis dibuka.